Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 Seminar on Contemporary Issues in Educational Management. Memperkenalkan pensyarah kesayangan semua, Professor Madya Dr. Siti Nur binti Ismail obtained her PhD in 2011 from University Utara Malaysia. She is an amazing educator with more than 20 years experience. let's meet the members of our group. Ashraf bin Harun Rasid, Nur Farahin binti Muhammad Zamri, and Nurul Fatihah binti Cik Osman. Mari kita kupas tentang isu-isu contemporary dalam pendidikan hari ini. Seterusnya, kita akan melihat pada isu-isu contemporary dalam bidang pendidikan. Apakah yang dimaksudkan dengan isu? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, isu bermaksud perkara pokok atau persoalan. Ia boleh dikatakan sebagai suatu masalah yang belum diambil keputusannya. Isu merupakan status persoalan pokok hasil daripada sesuatu peristiwa yang telah wujud dan mempunyai satu impak positif atau negatif dan seharusnya dianalisa. Apakah pula maksud pendidikan? Menurut Kamus Dewan edisi baru 1953, ia merujuk kepada perihal mendidik. Dan menurut Mok Sun Sang 1991, pendidikan ialah status proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang individu. Persoalan-persoalan mengenai hal dalam sistem pendidikan yang dinilai berdasarkan situasi semasa, isu-isu dalam pendidikan sentiasa ada seiring dengan peredaran zaman bagi memenuhi keperluan masyarakat sejagat. Isu pendidikan merupakan tunjang kekuatan negara kerana negara yang membangun perlu mempunyai sistem pendidikan yang mapan dan berdaya saing. Ini adalah contoh keratan akhbar mengenai isu-isu pendidikan di negara ini di sepanjang zaman. Ini pula ialah dapatan yang kami perolehi daripada perkongsian di dalam Facebook page kami Guru Malaysia KGM. Pendapat daripada rakan-rakan guru dari seluruh Malaysia mengenai isu-isu yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan Malaysia dikongsikan dalam Facebook post ini. Saya akan meneruskan perbincangan hari ini dengan isu yang pertama yang kami pilih, iaitu isu di manakah skala motivasi guru di Malaysia sekarang. Rakan-rakan tahu apakah maksud motivasi yang sebenarnya? Bagaimana pula dengan motivasi guru? Situasi kerja guru sememangnya memerlukan komitmen yang tinggi daripada guru tersebut. Oleh itu, motivasi yang tinggi juga diperlukan untuk beliau meneruskan kerja dengan baik. Menurut Imam Al-Ghazali, kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya.
Perkataan motivasi diambil daripada perkataan Latin movere yang membawa maksud to move atau untuk bergerak. Menurut Kamus Dewan 1994, motivasi ialah sesuatu yang membuat dan mendorong seseorang berusaha untuk melakukan sesuatu dengan penuh minat. Manakala menurut Ramlah 2004, motivasi adalah suatu kuasa yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Terdapat pelbagai faedah yang bakal diperolehi apabila motivasi guru berada di tahap yang tinggi. Yang pertama, kesungguhan dan keinginan guru dalam proses PDPC juga aktiviti luar kelas akan lebih meningkat. Murid mendapat manfaat daripada usaha guru demi kecemerlangan akademik, sosial dan aktiviti kurikulum murid tersebut. Yang kedua, guru merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara atau FPK. Guru membuat perkongsian ilmu dan kemahiran kepada pelajar demi mencapai pelajar yang seimbang dari sudut jeris, jasmani, emosi, rohani, intelektual dan juga sosial. Selain daripada itu, menurut Pinterest 2002, motivasi guru mempengaruhi motivasi pelajar untuk belajar. Dengan itu, pengaruh motivasi guru yang tinggi terhadap tahap penguasaan pembelajaran pelajarnya adalah signifikan. Guru juga mampu untuk mendorong pelajarnya supaya rajin belajar dan menjadi individu yang baik dan penuh semangat. Ini menurut Abdullah Hassan dan Ainul Muhammad 2004. Pembentukan akhlak dan sosial pelajar juga dipengaruhi oleh gurunya. Maka guru yang bermotivasi tinggi akan sentiasa mendorong pelajarnya untuk berkelakuan baik. Namun kini motivasi guru semakin lemah. Ini adalah antara isu dalam sistem pendidikan yang kita sedang hadapi. Antara beberapa punca berlakunya isu ini ialah yang pertama, beban tugas guru yang semakin meningkat. Ini termasuklah kerja-kerja dokumentasi, tugasan pengeranian, tugasan yang bertindan serta tugasan yang berulang. Contohnya, pengisian kehadiran secara atas talian hadir perlu diisi setiap hari. Namun, masih perlu juga rekod kehadiran manual bagi murid penerima RMTS. Yang kedua, punca yang menyebabkan motivasi guru semakin lemah ialah masa bekerja melebihi masa bersama keluarga. Guru perlu menyelesaikan pelbagai tugas luar kelas. Kebanyakannya hanya sempat diselesaikan selepas waktu persekolahan. Ini menyebabkan masa bersama keluarga semakin berkurang. Motivasi guru yang semakin lemah juga menyebabkan kemajuan karier dalam bidang keguruan semakin berudum. Guru terlalu terbeban dan tidak cukup masa untuk menyiapkan kerja-kerja yang sedia ada. Guru mempunyai sekatan masa dan ruang untuk menghadiri program atau kursus pembangunan kepercayaan. Oleh itu, profesion keguruan dianggap tidak lagi relevan dan peluang pekerjaan yang dikejar dalam bidang pendidikan hanyalah semata demi mencapai kestabilan ekonomi dan cara hidup. Semangat mendidik dan memimpin juga semakin pudar. Oleh itu, beberapa langkah harus diambil untuk meningkatkan motivasi guru. Yang pertama, dengan mengurangkan beban tugas guru, terutamanya tugasan pengeranian. Kementerian Pendidikan Malaysia seharusnya menyediakan pembantu guru atau penolong pegawai pendidikan untuk melakukan kerja-kerja pengeranian. Seterusnya, perlulah dipantau tahap kesihatan mental dan fizikal guru secara berkala dan bersistematik. Kadang-kadang guru mungkin tidak sedar mereka menghadapi masalah kesihatan. Dan langkah yang terakhir, kementerian juga boleh menyediakan program atau kursus peningkatan motivasi bekerja
secara atas talian maupun melalui perjumpaan fizikal. Ini mampu untuk meningkatkan motivasi guru untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih kuat. Terima kasih Nurul Fatihah. Sekarang kita beralih ke isu yang kedua. Tular satu video memaparkan tindakan seorang wanita dipercayai guru di sebuah sekolah swasta menghasilkan konten dirinya sedang memeriksa beg sekolah tanpa murid-murid di dalam kelas. Video itu dimuat naik semula di laman Twitter meminta Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil cakna berhubung tindakan guru tersebut kerana membabitkan profesionalisme sebagai pendidik. Rakaman itu memaparkan guru berkenaan memeriksa beberapa beg murid sebelum mengeluarkan barang yang ada di dalamnya seperti kotak pensel, bekas makanan, buku latihan dan sebagainya. Guru terbabit juga dilihat mengeluarkan bungkusan produk vitamin kanak-kanak sebelum mengambil 2 ketul gamis untuk dikunyah. Mengulas lanjut, dia mendakwa tindakan guru itu melanggar kod etika apatah lagi memuat video ke media sosial tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaga murid. Today we're going to see what's in my students' school bags. We have this very cute pencil case. Look at that. Wow. Okay, we also have some Scott's gummies with DHA. Vitamin D, my favorite gummies. I have a basketball. Honestly, I'm so impressed. All their bags are so organized. I have a lunchbox. Oh, let's see if she did her homework. 10 out of 10. 12 out of 12. Wow, smart kid. Hard. Poop, I farted. We also have some gummies here. DHA is the building block for the brain, so it's great that they are eating this. For me, still one. Oh, two. Yummy and good for you. Okay, let me put it back. Don't tell them. Baik, Kementerian Pendidikan memantau perkembangan isu seorang guru yang didakwa menggunakan pelajarnya untuk mencipta kandungan di TikTok. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan langkah intervensi atau tindakan yang sewajarnya jika menerima aduan. Kita memantau perkara ini dari semasa ke semasa. Sebarang aduan kita minta kemukakan pada KPM. Apatah lagi kalau ia menjejaskan integriti dan etos kerja seorang guru lah, ya, yang maknanya tidak mendapat apa-apa kebenaran dan barangkali memberikan impak yang negatif kepada keseluruhan ekosistem pendidikan. Saya pantau perkara ini dengan ketat dan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa apa tindakan sekiranya ada ataupun intervensi yang kita akan buat di peringkat KPM sekiranya ada aduan rasmi yang kita terima. Beberapa hari lalu terdapat rungutan di media sosial berkenaan seorang individu yang dikatakan seorang guru di sebuah sekolah swasta memuat naik sebuah video yang memaparkan dia menggeledah beg sekolah milik para pelajar sebagai kandungan atau konten di TikTok. Guru itu juga didakwa menjadikan para pelajar dan aktiviti hariannya bersama pelajar sebagai bahan untuk dimuat naik ke akaun TikToknya yang memiliki lebih 1 juta pengikut. Ia menimbulkan persoalan dan kebimbangan dalam kalangan netizen, terutama selepas beberapa komen kurang sopan yang ditujukan kepada pelajar ditemui pada video-video yang dimuat naik. Okey, isu kedua yang ingin dibincangkan ialah berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam kalangan guru. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia baru-baru ini sebenarnya telah mengubah lanskap pendidikan negara. Pada masa kini, ramai pendidik yang aktif menggunakan platform media sosial untuk tujuan berkaitan pendidikan. Sekarang kita lihat dulu kekuatan isu yang kedua. Kementerian Pendidikan akan mengambil tindakan ke atas guru yang didapati memuat naik video yang mempunyai unsur negatif ke laman media sosial seperti TikTok. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahang Suna berkata, pihaknya akan memperhalusi lebih lanjut perkara berkenaan demi memelihara nama baik institusi pendidikan negara. Jadi saya rasa sebagai seorang yang terlatih guru, ya, yang bergelar guru, maka hendaklah mereka memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Ya. Jadi adalah untuk mendidik, memastikan anak didik mereka ini akan jadi insan yang baik,
Itu yang kita sebut sebagai kemenjadian murid, ya. Bukan saja dari pencapaian akademik semata-mata, tetapi juga kepada aspek rohani dan juga sosial. Itu sangat penting, ya. Apa yang berlaku, jadi kita akan ambil tindakan yang berpatutan. Hang Sun terlebih dahulu diminta mengulas mengenai tindakan segelintir guru terutamanya dalam golongan muda yang memuatnai video berunsur negatif seperti berbau seksual ke laman TikTok seperti yang tular baru-baru ini. Kekuatan yang pertama ialah penggunaan media sosial guru ini sebenarnya dapat meningkatkan sistem penyampaian pendidikan. Ini kerana media sosial dapat menghubungkan guru dengan kumpulan sasaran secara meluas daripada pelbagai latar belakang sama ada dalam atau luar negara. Kedua, penggunaan media sosial secara positif juga membolehkan warga pendidik berkomunikasi secara pantas tanpa sempadan dengan pengikut-pengikut. Hal ini dapat memastikan keputusan serta tindakan dapat dilaksanakan dengan segera. Kekuatan seterusnya, umumnya golongan pendidik menggunakan media sosial seperti TikTok kerana ianya dapat membekalkan ilmu tambahan seperti panduan belajar atau nota tutorial secara ringkas. Ia ternyata membantu pelajar kerana boleh ditonton berkali-kali dan hasilnya pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan meningkatkan kefahaman murid. Kekuatan yang terakhir ialah melalui media sosial, guru dapat berkongsi teknik pembelajaran dan menghulurkan bantuan kepada anak didiknya tanpa mengira waktu. Penggunaan media sosial dalam kalangan guru jika tidak dikawal boleh mendatangkan perkara yang tidak elok. Sekarang kita lihat pula kelemahan isu yang dibincangkan. Kelemahan yang pertama, penggunaan media sosial secara tidak terkawal ialah dapat mencemarkan imej dan kredibiliti guru serta warga pendidik amnya. Guru tidak fokus dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana sibuk membuat siaran live dan ingin menunjukkan segala aktiviti yang dilakukan di sekolah. Jadi sifat guru yang mementingkan konten media sosial berbanding objektif PDP ini dilihat dapat mencemarkan kredibiliti seorang guru di sekolah. Seterusnya, kegairahan guru menggunakan media sosial seperti membuat siaran live sebenarnya dapat mengundang reaksi negatif masyarakat terutamanya ibu bapa. Ibu bapa menilai guru tidak ikhlas dalam mengajar, sebaliknya lebih cenderung untuk meraih populariti. Sikap guru yang aktif mempertontonkan proses pengajaran juga akan dianggap tidak profesional. Kelemahan yang ketiga ialah guru akan mendedahkan perkara sulit kepada umum. Contohnya, pencapaian dan kelemahan murid akan dijadikan bahan konten untuk mendapatkan like dan juga perhatian netizen. Guru juga cenderung membuka aib pemimpin sekolah dan guru lain kepada umum dan hal ini sangatlah tidak beretika bagi seorang guru. Kelemahan keempat ialah boleh membawa kepada campur tangan politik. Hal ini berlaku apabila guru yang terutamanya guru yang mempunyai pengikut yang ramai di media sosial memuat naik pernyataan yang sensitif yang boleh mengundang isu panas. Isu ini pula akan hangat dibincangkan sehingga boleh mencetuskan perbalahan politik. Kesannya, guru akan terlibat dengan cyber harassment atau cyberbully yang boleh menjejaskan nama baik pendidik secara keseluruhannya. Cadangan penambahbaikan yang pertama ialah KPM perlu memperkasakan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial guru dan memastikan semua guru memahami garis panduan menggunakan media sosial dengan betul. KPM dan pentadbir sekolah haruslah memastikan guru tidak terlibat memuat naik sesuatu yang menjejaskan imej jabatan, maklumat berbentuk fitnah dan hasutan, serta memprovokasikan sesuatu isu di media sosial. Cadangan yang kedua ialah KPM
atau pentadbir sekolah perlu menghalang penggunaan media sosial untuk tujuan peribadi semasa waktu bertugas atau semasa di kawasan sekolah. Perkara ini untuk mengelakkan reaksi negatif dan komen kasar daripada masyarakat yang sering menilai perilaku guru di sekolah. Cadangan yang ketiga pula ialah mengenakan tindakan tata tertib ataupun tindakan tegas kepada guru yang menjadikan murid sebagai konten media sosial mereka. Cadangan yang terakhir, KPM perlu aktif mengadakan program pemantapan integriti secara berterusan. Program berbentuk bengkel dan sebagainya ini merupakan peringatan berterusan kepada pendidik untuk menjaga integriti mereka. Program-program seperti ini juga boleh mencegah pendidik untuk berkelakuan negatif yang boleh mencemarkan nama baik Jabatan Pendidikan. Seterusnya, kita masuk pula ke isu yang ketiga yang dipilih oleh kumpulan kami, iaitu isu pendidikan berkaitan integriti, kualiti unggul individu dan organisasi. Kekuatan pertama amalan integriti dalam institusi pendidikan ialah mampu menyediakan dan memperkasakan modal insan kelas pertama. Menurut Nur Salmi 2012, nilai integriti pendidik secara tidak langsung memberi kesan positif kepada para pelajar, terutamanya dalam pencapaian akademik dan pertumbuhan akhlak. Kekuatan yang kedua ialah organisasi pendidikan boleh mencapai sasaran utama ke arah kualiti khidmat lebih cemerlang. Ini kerana amalan integriti boleh mengurangkan kesilapan dalam urus tadbir sekolah. Pentadbir yang mengamalkan integriti juga akan mewujudkan kesetiaan tinggi dalam kalangan staf dan boleh mewujudkan kepuasan kerja dan pelanggan di sekolah. Seterusnya, amalan integriti penting dalam pendidikan kerana membantu memantapkan imej profesion keguruan dan memelihara nama baik penjawat awam. Zarah Ahmad 2014 menegaskan penghayatan nilai integriti hendaklah dijadikan amalan hidup dan amalan kerja supaya mencapai kecemerlangan, kecekapan, malahan organisasi tersebut akan dipercayai dan dihormati. Sekarang kita lihat pula kelemahan yang wujud dalam institusi pendidikan jika tidak mengamalkan integriti dan tidak mempunyai accountability. Kelemahan yang pertama ialah melahirkan pemimpin yang salah guna kuasa. Pemimpin yang tidak berintegriti selalunya mengeluarkan arahan yang bercanggah dengan undang-undang, prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Pemimpin tidak telus dalam urusan yang melibatkan kepentingan awam seperti pemilihan tender sekolah, pemilihan pembekal dan lagi buruk ada juga pemimpin yang sanggup menerima rasuah. Akhir sekali, pemimpin yang tidak berintegriti akan mewujudkan kecelaruan dan perselisihan pendapat dalam kalangan ahli organisasi itu sendiri. Kelemahan tidak mengamalkan integriti boleh dilihat pada sikap pendidik yang tidak beretika dan tidak berdisiplin. Pendidik yang tidak berintegriti biasanya mempunyai masalah kehadiran, ponteng kerja dan culas dalam menjalankan amanah seperti masuk kelas relief seperti yang ditetapkan. Dan lebih parah, ada juga pendidik yang terlibat dalam kes mencabul dan gangguan seksual di tempat kerja. Kelemahan yang terakhir ialah berlakunya kecuaian dalam mendidik dan memberi hukuman. Pendidik yang tidak berintegriti dalam menjalankan tugas akan menyebabkan keputusan prestasi pelajar kurang memberangsangkan. Pendidik yang tidak mengamalkan integriti akan membawa kepada kecuaian dalam memberi denda yang tidak sepatutnya kepada pelajar sehingga boleh mengganggu emosi pelajar.
Sekarang kita lihat pula cadangan penambahbaikan bagi isu yang ketiga. Cadangan pertama, KPM boleh memperbanyakkan bengkel integriti untuk dihadiri pentadbir dan guru-guru sekolah. Dalam hal ini, KPM boleh bekerjasama dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Cadangan yang kedua pula ialah pemantauan secara berterusan dan pemantauan mengejut pegawai KPM, PPD dan pengurus sekolah. Pemantauan ini sebenarnya menyediakan ruang kepada guru-guru untuk membuat laporan mengenai guru yang bermasalah. Dan hasilnya, pihak KPM ataupun pengurus sekolah boleh mengambil tindakan tata tertib ataupun memberikan khidmat kaunseling yang sepatutnya kepada guru yang bermasalah. Cadangan yang ketiga, KPM, PPD ataupun pengurus sekolah perlu bijak tangani isu penempatan guru dan lantikan jawatan guru di sekolah. Penempatan guru mengikut option sebenarnya membantu menangani isu kualiti pengajaran dan pembelajaran dan selain itu membantu meningkatkan pencapaian pelajar di sekolah. Akhir sekali, pentadbir perlu menyediakan garis panduan yang lengkap dan jelas dalam menghukum pelajar. Pentadbir perlu sentiasa menasihati guru untuk rasional dalam memberikan hukuman kepada pelajar agar tidak timbul isu-isu yang tidak sepatutnya. Seterusnya, saya serahkan kepada Ashraf. Seterusnya ialah isu keempat, keciciran murid, adakah penguasaan 3M menjadi punca? Baik, kita teruskan dengan laporan terkini. Kementerian Pendidikan KPM akan meneliti isu ketidakhadiran seramai 14,858 atau 3.8% daripada 388,832 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 bagi menduduki peperiksaan itu. Menurut Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq, selain penelitian juga akan mencari mekanisme sewajarnya bagi menyelesaikan masalah tersebut. Fadlina berkata beliau percaya terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pelajar terlibat tidak hadir menduduki peperiksaan tahun lepas. KPM sedang meneliti faktor-faktor ini supaya kita dapat kenal pasti dan membuat intervensi yang sewajarnya untuk memastikan kehadiran itu lebih baik pada tahun-tahun akan datang. Saya fikir banyak faktor. Dia bukan ada dan ia pastilah faktor yang begitu mendesak sehingga dia tidak dapat hadir untuk mengambil peperiksaan tersebut. Jadi ia perlukan penelitian. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Kit Hua di Jalan Kuala Kedah pada Ahad. Beliau terus berharap kementeriannya diberi masa untuk meneliti perkara ini sekaligus membuat intervensi sewajarnya bagi menyelesaikan isu ketidakhadiran calon SPM ini. Ketika diminta mengulas peningkatan jumlah ketidakhadiran calon SPM 2022 berbanding SPM 2021, beliau berkata perkara ini bergantung kepada hasil penelitian yang diperolehi selepas ini. Dalam perkembangan lain, beliau berkata jumlah calon layak dapat sijil didapati meningkat apabila mencapai lebih 90% berbanding tahun-tahun sebelumnya. Mari kita bincangkan tentang kelemahan-kelemahan yang wujud daripada isu ini. Dokumen Keciciran Pendidikan Malaysia 2023 dikeluarkan oleh Badan Bukan Kerajaan NGO untuk Malaysia seramai 175,304 orang kanak-kanak di hujung usia persekolahan rendah di Malaysia dilaporkan tidak mahir membaca, manakala 1.01 juta rakyat Malaysia masih tidak mempunyai kemahiran literasi. Terdapat 60,800 kanak-kanak orang asli berdepan masalah keciciran belajar pada tahun 2020 dan jumlah itu meningkat menjadi 62,800 pada tahun berikutnya. Hasil tinjauan dan analisis Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, terdapat beberapa faktor yang menyumbang keciciran pelajar. Antara faktor utama keciciran murid di Negeri Selangor adalah kemiskinan, kemiskinan tegar, masalah kesihatan atau kecacatan, penceraian ibu bapa, masalah disiplin, tidak minat untuk belajar, kurang kesedaran ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak dan gejala sosial. Hasil tinjauan KPM juga mendapati punca pelajar cicit termasuklah pelajar tidak minat belajar, kesan keuangan keluarga, pelajar sudah mempunyai pekerjaan dan lebih selesa menerima pendapatan daripada belajar,
isu keluarga seperti kewangan, penceraian dan sikap ibu bapa. Kesannya, 10,109 calon memperoleh semua A, namun 70,445 calon gagal untuk mendapatkan sijil SPM 2022. Jumlah calon cemerlang meningkat dan jumlah calon gagal juga meningkat. Wujudnya satu jurang yang besar antara pelajar cemerlang dan pelajar cicir. 29,663 pelajar berdaftar cicir SPM. Bagaimanakah pula dengan pelajar yang tidak mendaftar? Adakah ini bermakna kadar cicir sebenar pelajar di Malaysia adalah lebih tinggi? Isu buta huruf atau kegagalan menguasai 3M juga turut memainkan peranan dalam masalah keciciran pelajar. Pelajar cicir tidak dapat menguasai 3M. Pelajar yang tidak menguasai 3M tidak mempunyai motivasi untuk ke sekolah dan menjerumus kepada keciciran berterusan. Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius isu keciciran pelajar. Isu ini telah diketengahkan dan dibentangkan dalam Parlimen sebagai isu kebangsaan yang serius. KPM telah menjalankan program outreach kepada pelajar cicir dan telah mengembalikan sebahagian pelajar cicir ke sekolah. KPM juga telah mendapatkan data lengkap pelajar cicir dan dalam usaha mengurangkan kadar cicir di Malaysia. Jadi, pertama, keciciran. Keciciran betul sebab pada masa pandemik ramai murid kita telah mempunyai peluang untuk mencari kerja lain, terutama dari segi GrabFood, itu dari segi e-hailing tu. Jadi kami telah mengambil langkah-langkah outreach. Kami pun telah berjaya menarik balik, memulangkan murid-murid itu tersebut, bukan semua tapi sebahagian, terutamanya murid-murid di sekolah rendah dan sekolah menengah. Selepas outreach program yang kita melawat kepada anak-anak murid, terdapat, saya sekarang tak ada data, tapi hari itu sudah kita umumkan ada beberapa ribu anak murid yang kita telah berjaya memulangkan mereka ke sekolah. Okey, dari segi SPM tu. Okey, betul yang 14,800 yang itu adalah calon baharu yang mengambil yang mendaftarkan diri untuk mengambil sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran di SPM, yang itu adalah jumlah yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan baru-baru ini, yang itu adalah merupakan ini sebenarnya nanti YB Arau juga akan mengambil hal ini di Kamakas nanti, kami sudah pun bersedia. Okey, jadi yang di antara yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat adalah tentang yang berdaftar, sebab bilangan yang berdaftar adalah seramai 403,637 orang calon, manakala yang berdaftar 6 pelajaran adalah 388,832. Bilangan yang menduduki adalah 373,974. Yang baki itu 14,805 orang adalah calon pelbagai kategori. Sebab ada calon persendirian yang mengambil yang mendaftarkan hanya 1 pelajaran, ada yang mendaftarkan hanya 2 pelajaran. Jadi perselisihan iaitu yang berdaftar dengan yang menduduki adalah seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat, iaitu seramai 29,663 orang. Itu adalah Yang Amat Berhormat ikut lebih kurang 30,000. Yang jumlah sebenarnya adalah 29,663 orang. Sekarang mari kita bincangkan cadangan penambahbaikan yang dapat dilakukan bagi isu ini. Yang pertama ialah mengetepikan politik dalam pendidikan.
Dasar KPM yang sentiasa berubah-ubah akibat pertukaran pemimpin politik menyebabkan program penambahbaikan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Seterusnya ialah mengukuhkan asas 3M kepada murid-murid sekolah rendah sesuai dengan kehendak FPK. Mengukuhkan program bantu 3M sedia ada untuk ditambah baik, bukannya memansuhkan dan mewujudkan program baru mengikut citarasa pemimpin. Seterusnya ialah mengembalikan pentaksiran bertulis bagi sekolah rendah terutamanya murid-murid tahap 1, menambah baik nisbah guru murid agar murid dapat diberikan perhatian intensif. Seterusnya ialah kerjasama semua pihak yang mana KPM, JPN dan PPD perlu membantu pihak sekolah terutamanya guru dalam menangani isu ini kerana isu ini amat serius melibatkan masa depan negara. Seterusnya, kita akan beralih kepada isu yang kelima, peperiksaan bukan pentaksiran terbaik. Anthony Seldon dalam bukunya The Fourth Education Revolution Considered 2018 membuktikan sistem persekolahan dan peperiksaan diamalkan di kebanyakan negara di dunia, khususnya di negara yang pernah dijajah mewarisi amalan pendidikan penjajah berasaskan pendidikan untuk memenuhi keperluan kilang pengeluaran dan industri berkembang pesat pada abad ke-18 hingga abad ke-20. Seperti yang kita sedia maklum, pentaksiran peperiksaan berpusat seperti UPSR dan PMR telah dimansuhkan, manakala kaedah pentaksiran baru telah diperkenalkan untuk menggantikan kaedah peperiksaan. Sekarang mari kita lihat kekuatan dan kelebihan isu ini. Antara kekuatan isu ini, mata pelajaran yang termaktub dalam Peraturan Pendidikan 1997 dapat diberikan penekanan sama rata. Jika UPSR, guru akan memfokuskan kepada 4 mata pelajaran utama sahaja, manakala 8 mata pelajaran utama bagi PMR. Jika pemansuhan dan kaedah pentaksiran PBD diperkenalkan, kesemua mata pelajaran yang diajar di sekolah adalah sama penting. Antara kekuatan lain ialah menjadikan penilaian murid bersifat holistik dan menyeluruh, mengenal pasti kelemahan dan kekurangan murid dalam setiap mata pelajaran, mengetahui keberkesanan kaedah pengajaran dan dengan lebih pantas, merancang dan mendapat mengubah suai kaedah pembelajaran mengikut kesesuaian, mengambil tindakan susulan serta-merta. Kemudian kita beralih pula kepada kelemahan yang dapat dilihat daripada isu ini. Kelemahan lain ialah kadar murid cicir meningkat kerana murid tiada rasa kepentingan terhadap sekolah. Murid tidak berminat untuk belajar kerana tiada pemangkin, seolah-olah menyertai pertandingan tetapi tiada hadiah kemenangan yang ditawarkan. Terlalu banyak mata pelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Jika UPSR hanya 4 subjek utama sahaja, kini kesemua mata pelajaran adalah sama penting. Seterusnya, wujud unsur bias dalam penilaian kerana penilaian PBD dinilai oleh guru sendiri. Seterusnya ialah tiada keseragaman pencapaian. Contohnya, murid TP6 di sekolah X mungkin hanya mencapai TP3 jika diletakkan di sekolah Y kerana terdapat lebih ramai murid cemerlang di sekolah Y. Tetapi di sekolah X, murid tersebut adalah paling cemerlang. Beban tugas guru juga semakin meningkat kerana pengisian PBD adalah berterusan. Pemansuhan UPSR pula muncul pelbagai kaedah pentaksiran seperti PBS iaitu merangkumi PPD, PAJSK, PPSI dan UASA. Kekurangan guru juga menyebabkan penilaian holistik tidak berkesan. Pengisian TP pula adalah tidak telus. Kekurangan masa, contohnya pendidikan muzik hanya peruntukan satu masa seminggu iaitu 30 minit. Bagaimanakah guru hendak menilai 30 orang murid dalam masa yang ditetapkan? Cadangan penambahbaikan bagi isu ini. Pada tahun 2022, UASA telah diperkenalkan dan merupakan pentaksiran bertulis mirip UPSR. KPM seharusnya tetap pendirian kaedah pentaksiran murid. UPSR dimansuhkan tetapi UASA juga merupakan peperiksaan bertulis diperkenalkan. Negara China yang mengamalkan peperiksaan berada di tangga pertama PISA dunia diikuti oleh Singapura. Adakah ini bermakna KPM masih menganggap peperiksaan menjadi kaedah terbaik? Penambahbaikan isu, menambah baik sistem pentaksiran sedia ada, bukannya sentiasa memperkenalkan kaedah baru. Seterusnya, meningkatkan latihan dan tahap kecekapan guru bagi memaksimalkan keberkesanan kaedah pentaksiran ini.
Muara Taraj 2015 mendapati guru-guru tidak bersedia untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah. Yusof dan Osman 2019 juga mengatakan guru hendaklah diberi latihan dan kursus membolehkan mereka membuat pentaksiran dengan lebih berkesan. Seterusnya, KPM perlu menambah baik bilangan guru supaya dapat mengurangkan jurang antara nisbah guru dan murid, mengurangkan bilangan murid dalam sesebuah bilik darjah, menambah baik infrastruktur sekolah dan menambah baik kualiti bilik darjah agar lebih kondusif. Yang menyebabkan mengapa pelajar-pelajar ni jadi begitu adalah disebabkan oleh keadaan sekolah kita. Ini dah lama kita tahu dan sedar tapi tidak ada perubahan. Mizi cuba bayangkan kalau Mizi jadi cikgu, dalam kelas tu ada 45 orang murid. Terlalu ramai. Padat. Saya pergi ada satu sekolah, saya tak nak sebut sekolah tu. Sekolah tu ada 47 orang murid. Murid yang paling akhir sekali di belakang tu, dia punya kerusi tu dah melekat dekat dinding belakang dah. Maksud dia dah tak boleh nak rapat-rapat. Maksud dia kalau dia nak keluar daripada kerusi tu, dia kena tolak meja istilah tolak kerusi dah kan. Kena tolak meja ke depan baru dia keluar. Maksud dia dah padat, dah tak boleh nak. Cikgu pun mengajar, cikgu dah tak boleh dah melawat sampai ke belakang. Depan saja. Depan saja. Jadi macam mana cikgu nak bimbing murid kita, macam mana cikgu nak tengok apa kerja murid kan? Macam mana cikgu nak kawal murid, dia duduk depan. Murid-murid belakang ni sonok lah sebab cikgu tak akan datang pada dia orang kan. Duduk belakang macam ada kubu pula kan. Jadi cikgu duduk ke depan je. Jadi bila kelas terlalu besar, kawalan cikgu ada seorang je. Kalau kita pergi ke negara maju, dalam kelas ada 2 cikgu. Seorang cikgu utama, satu dia panggil pembantu guru. Jadi dia orang 2 orang. Dia orang macam partner dia macam ni. Dia bekerja. Kelas dia orang mungkin 25 orang. Dah lah kelas 25 orang. Boleh berlari dalam kelas tu. 2 orang guru. 2 orang guru kan. Jadi seronoklah mengajar. Cikgu murid-murid yang sekolah rendah ni rasa seronok sebab ada cikgu datang selalu kat dia. Betul, jumpa dia rasa ada orang berperhatian kepada betul. Pelajar tu rasa sentiasa dilihat, diperhati, dibantu kan. Tapi kelas kita masuk tengok 45 orang. Cikgu di depan seorang. Lepas tu cikgu pula mengajar je kan. Habiskan silibus. Kalau yang belakang lagi lah, rasa macam seronok. Cikgu tak boleh ada pun. Sebab tu ramai murid nak duduk belakang sampai ke universiti je kan. Universiti pun murid pelajar nak duduk belakang sebab dia ingat pensyarah mesti tak naik ke atas kan. Sebab dia konsep tu yang sama. Maksud dia mengapa kita berlaku keciciran macam Mizi sebut tadi. Sebahagiannya sebab disumbarkan oleh persekitaran sekolah kita. Kelas yang terlalu padat, murid yang terlalu ramai, guru tak mampu nak lihat semua murid kan. Jadi kalau murid tu dah tertinggal lah. Seterusnya, pihak KPM, JPN dan PPD perlu memberi khidmat bantu kepada penyelaras dan pemantauan kepada sekolah-sekolah bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan PPD. Penyelaras PPD yang berkesan perlu berpengetahuan, bertanggungjawab, yakin dan komited untuk melestarikan PPD di sekolah. Mahizir Hamzah 2018. Tahun 2018 pula mengatakan pemantauan pelaksanaan PBS oleh pihak LP dan JPN yang sekadar berfokuskan kepada laporan penulisan dan menimbulkan isu mengenai accountability penilaian berkenaan. Rumusan isu-isu kontemporari dalam pendidikan. Sebagai rumusannya, bagi kami, isu dalam sektor pendidikan sentiasa wujud. Ia adalah berkedaran dengan kemajuan teknologi semasa dan peralihan zaman. Kepentingan isu-isu pendidikan diketengahkan untuk pengetahuan masyarakat umum amat penting supaya mereka sedar akan keadaan terkini sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan yang maju dan jitu mempengaruhi kestabilan ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara. Negara yang stabil dan maju mampu meraih perhatian pelabur asing ke dalam negara. Ini akan meningkatkan sistem ekonomi dan politik negara sekaligus status sosioekonomi rakyat juga dapat dinaikkan. Persoalannya, mampukah Malaysia membentuk sistem pendidikan mengikut acuan sendiri? Janganlah kita asyik menjadi seperti pipit menelan jagung. Hendak meniru orang yang lebih maju tanpa mengambil kira kondisi di negara sendiri sehingga akhirnya susah sendiri. Yang dikendong peciciran, yang dikejar tidak dapat. Persoalan seterusnya, bilakah isu pendidikan Malaysia dapat diatasi dengan matang tanpa penglibatan politik? Sekali aibah, sekali pantai berubah. Apabila pemerintah berganti,
maka peraturan dan sistem pendidikan juga turut berubah.